الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ustaz, suara pelan sikit lah. Bagi salam ni tak dengar. Bagi salam ni tak dengar. Tak, tadi saya dekat tandas tadi. Yang lain semua tak boleh nak cuma tanya orang lain. Orang lain dengar je lah. Dengar tapi Macam saya bergema. dengar. Ustaz, saya dengar tapi sound system dia macam ada gangguan gitulah. Dia macam bising-bising lah. Tak cuba ke Ustaz Nuzul punya bunyi-bunyi tadi. Sekarang okey sikit. Okey lah, okey. Orang lain kena mute. Okey lah sekarang, okey tak? Sekarang okey lah, apa ni, clear. Okey. Okey, tapi suara Ustaz macam pelan. Pelan sikit. Pelan eh? Nak cari, saya ingat. Dengar ni. Malam okey tak? Pagi tak okey kan? Tak tahu sebab apa. Kita tak buatkan volume. Buat dah volume. Dengar lagi. Dengar lagi tak? Tak ada orang jawab pula dah. Tak dengar apa. Okey Ustaz. Jelas. Okey. Kerana Ustaz Nuzul senyap lah. Ustaz Nuzul baca Ustaz Nuzul. Siap. Sudah tak ada lah dah. Apalah. Yalah. Mana Ustaz? Senyap lah. Tak. Ada benda sikit ni. Okey. Dah kelar kabur sikit pagi ni muka surat 17 barisan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi daraina amin amin rabbal alamin. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Al-muradu min tathniyatil asma'i al-muthanna wal muradu minhu ma dalla ala ithnaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri. Nahwu ja'a zaidani wa ra'aitu zaidaini wa marartu bizaidaini. Zaidani fi qawlika ja'a zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifu niyabatan 'anid dhammati. Wal farqu bainal muthanna wal jam'i fi halatayn nasbi wal jarri annal ya'a allati fil mathna maftuh fil musanna tak ada masna. Fil muthanna maftuhun ma qablaha maksurun ma ba'daha wa fil jam'i
maksurun ma qablaha maftuhun ma ba'daha wa nunu iwadin anit Iwadun. Mukhobar kan? oh okey okey wa nunu iwadun anit tanwini bil ismil mufradi bi kulli minat tathniyati wal jam'i. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية أسماء خاصة. وأما الألف atau pada kata dulu lagi dia bersangkut paut dengan dulu atau pada kata fa'amad dhammatu atau pada kata fa'amad dhammatu besok apa tengok yang dulu besok apa dulu fa'amad dhammatu fatakun alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'a macam tu adab atau pada kata amad dhammatu soalan kata dia masuk kata soalan kata wa amal alifu dan ada pun bermula alif itu takunu maka adalah ia alif itu alamatan ay muallamatan dalatan ala raf'i yang dibuat alamatkan akan dia akan alif itu menunjuklah ia alif itu di atas rafa. Jadi dia menunjuk di atas rafa. Hal keadaan hal kauni hal pada kata domir mustatir pada kata takunu. Hal pada kata domir mustatir pada kata takunu. Hal keadaan ia hal kauni hal keadaan dia keadaan alif itu ketika jadi alamat bagi rafa itu mutalab bisatan bersepakat ia fi tasniyatil asma'i pada tasniah daripada isim. Idafat tasniah kepada al-asma' dipanggil idafat mausuf. Dipanggil idafat sifat kepada mausuf. Dipanggil idafat sifat kepada mausuf. Soalan kata fi tasniyatil asma'i ay fi al-asma'i al-musannati kepada isi-isim yang musanna, isi-isim yang menunjuk di atas dua. Itu tasniah itu dua. Ini menunjuk di atas isi-isim yang menunjuk di atas bilangan dua. Itu maksudnya. Habis itu. Kata dia khasatan. Khasatan. Tengok. Isi-isim yang 6 tadi tu, isi-isim yang musanna tadi tu yang tertentu. Khasatan tu nak i'rab jadi apa tu? Tu dia. Ya. Khasatan tu. Ya. Khasatan tu jadi hal tak boleh. Kalau nak jadi hal pada mana? Hal kepada tu lah tasniah apa? Tasniyatil asma'i tu.
Tak boleh. Kadang tas asma tu yang tertentu. Dia boleh dua i'rab tu. Dia satu yang maklumnya, kalau biasa mengaji tu dia panggil maf'ul mutlak bagi fi'il yang mahzuf. Dia panggil maf'ul mutlak bagi fi'il yang mahzuf. Soalan kata gini. Akhussu tasniyatul asma'i khususan. Akhussu. Aku menentulah akan tasniyatul asma' tadi tu akan sebagai tertentu. Akan sebagai ketentuan. Itu satu i'rab. Kalau nak kata i'rab jadi hal boleh juga. Tapi hal pada kata al-asma'u al-musannatu. Hala kaunihi, hal keadaan. Hala kauniha. Hal keadaannya keadaan al-asma'u atas al-musannatu. Apa je mendengar Hal keadaan al-asma'u al-musannatu tu khasatan, ni khususan, akan sebagai ketentuan. Tu dah habis. Al-muradu min tasniyatil asma'i. Maksudnya boleh jadi hal jugalah kan? Boleh, tapi hal pada kata al-asma'u al-mustannatu. Kena takdir idafat sifat pada mausuf dulu. Oh. Kalau tasniyatul asma tak boleh. Cuba kita terjemah ke mana? Pada dua pada isim. Macam tu. Tak sedap tu. Oh, isim Dia yang jenis pada dua. isi-isi yang menunjuk di atas dua. Kalau kita kata pada dua yang menunjuk isim, tak nak. Dia tak apa nak sedap. Dia idafat ni, faedah idafat ni dia nak terjemah dengan cantik. Ingat. Lepas tu idafat ni payah, dia kena dalam syah saja. Okay. Dia kena tengok selalu dalam syah ni, kita tahulah. Baik. Al-muradu min tasniyatil asma'i. Dan bermula dikehendaki. Al-murad ay biqaulihi. Biqauli dengan katanya, kata musannif wa amalifu tu. Al-muradu bihi bi tasniyah asma' tu. Faham dia dah. Al-muradu bihi bi qauli dengan kata-kata musannif amal alifu tu. Tanpa habis tu. Min tasniyatil asma'i. Hal keadaan murad tu daripada tasniyatil asma' tu. Murad dikenaki dengan tasniyatil asma' tu apa dia? Al-musanna. Iaitu ialah musanna, dua. Nampak macam mana? Kalau mufrad tu satu. Musanna tu menunjuk atas dua. Kalau jamak tu banyak. Nampak lagi Ya. Kalau dalam ilmu mantik tak sama. Kalau mufrad ada musanna. Kalau lebih daripada satu, dia panggil jamak. Jam'u ma fawqa wahid. Kalau dalam istilah ilmu mantik. Dia kalau ilmu mantik mufrad tu satu. 2, 3, 4, 5 dia tak panggil musanna, 2 tak panggil musanna, dia panggil al-jam'u ma fawqa wahid. Jamak tu perkara yang terlebih banyak daripada 2. 1. Al-jam'u ma fawqa wahid. Benda yang lebih daripada 1 itu dipanggil jamak. Itu dalam ilmu mantik. Ilmu nahwu tak? Ilmu nahwu dia ada musanna, mufrad, musanna, jamak. Itu dia. Baik. Wal muradu, apa dikenaki musanna? Waktu istinad lil bayan. Soalan tanya musannif, apa dikenaki dengan musanna tu? Musanna tu apa dia? Apa tak ada musanna? Wa istinad lil bayan dia panggil. Apa ta'rif wa istinad lil bayan? Ustaz Nuzul?
istinaf lebih banyak ni apa? Fi jawabi al-wawu al-waqi'atu fi su'ali muqaddarin. Fi jawabi soal. Tengok dah belik dah. Fi Dah belik dah. Dah fi belik dah. Fi jawabi su'ali muqaddarin. Al-wawu al-waqi'atu fi su'ali muqaddarin. Bukan jawab. Fi Itu su'ali ifal fasiha. Waw yang jatuh pada soal yang ditakdir. Kita kena bertakdirkan soal. Apa dikenaki dengan makna musanna? Kita buat soalan tu. Soalan tu kita buat andaian. Tak ada soalan di situ. Tapi faham daripada waw tu. Bahasa Arab tu indah. Dia kalau nak takdirkan semua tu penuh kitab ni. Boleh jadi kitab ni boleh jadi kat satu muka surat, 200 muka surat. Tapi dengan sebab ada takdir kat situ tu, maka dihazalkan semua tu. Sebab itulah kita maklum, kata pepatah Arab kata apa? Laula hasfu wa takdir la fahimat al-himaru. Jikalau tidak dihazalkan akan laula hasfu. Jikalau tidak ada hazaf dan takdir, nescaya fahamlah oleh himar. Dongki pun boleh faham. Kalau tak ada hazaf, kalau ada apa? Kalau ada takdir, kalau tidak dihazalkan akan takdir. Kalau ada takdir itu ada, nescaya dongki pun boleh faham. Itu kata pepatah Arab. Ajar mana? Wal muradu minhu, dan bermula dikenaki daripada musanna tu. Minhu ay minal musanna. Apa dia? Khabar. Madalla ala snaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i. Barang ma tu isim. Isim yang menunjuklah ia isim. Ma tu masduk bagi ma tu isim. Masduk bagi ma tu isim. Isim yang menunjuklah ia barang tu, isim tu alasnaini di atas dua. Menunjuk alifin. Yang ini dilalatan hasilatan biziyadati alifin wa nuni. Kalau kita buat takluk gitu tu dia panggil ba tu takluk dipanggil jadi maf'ul mutlak. Ba tu takluk mazuf jadi maf'ul mutlak. Tak kena. Ba tu takluk mazuf jadi sifat bagi maf'ul mutlak bagi dalla. Ba tu takluk mazuf jadi sifat bagi maf'ul mutlak bagi dalla. Boleh juga satu, ataupun kita nak takluk betul-betul boleh. Tunjuk-tunjuk bi alifin. Kalau takluk mazuf jadi sifat bagi maf'ul mutlak yang mazuf, soalan kata dalla dilalatan hasilatan bi ziyadati alifin wa nunin. Tu payah sikit. Menunjuk tu akan sebagai menunjuk yang hasil dengan ditambahkan alif dan nun. Bi alifin ay bi ziyadati alifin wa nuni. Wa nunin. Dengan ditambahkan alif dan nun. Tambah-tambah fi tu dia panggil takluk pada kata muta'alaq pada kata ba. Payah saja cakap ni tu. Nak sebut lagu tu payah. Dia kena makan masa lama. Nahu ni dia kunci dia nak ngaji tu dia kena ngaji lama sikit. Sebab kita nak sebut satu-satu benda tu. Contoh kita kata fi akhiri. Fi tu nak takluk pada kata muta'alaq pada kata ba. Payah juga tu. Dulu saya nak sebut tak boleh tu dulu. Benda tu payah sebab kadang-kadang kita kena selalu dengar. Tak apa, siapa yang tak boleh mahir lagi tu dengar selalu. Dengar tak apa.
Bukan nak takluk pada betul-betul Ustaz Najib. Nampak Ustaz Najib? Nampak Ustaz. Bukan nak takluk kata okey, fi tu dengan nak takluk pada kata ba betul-betul tak boleh sebab dia isim. Habis tu kita kata fi tu dia takluk pada kata muta'alaq pada kata ba yang kena kepada ziyadah tadi. Oh, itu panjang tu. Nampak? Takluk pada kata muta'alaq pada kata ba. Bukan takluk pada kata ba tu sendiri. Ba tu muta'alliq dia panggil. Diri ba tu panggil muta'alliq yang bersangkut. Tempat sangkutan pada ba tu dipanggil ziyadah tu. Contoh hanger. Hanger tu panggil muta'alliq. Kita sangkut hanger tu dekat ampayan. Ampayan tu panggil muta'alaq. Nampak Jarona? Tempat sangkutan. Nampak tak Jarona? Kurang jelas Ustaz. Apalah saya dengar je Ustaz dulu. Itulah. Tapi tu nak cerita benda perbahasan ni tu lah. Soalan kata bar tu macam hanger. Tapi dia mesti ada tempat sangkutan dia. Tempat sangkutan tu panggil muta'alaq. Muta'alaq tu tempat hanger. Kita ambil hanger sangkut dekat ampayan. Ampayan tu panggil muta'alaq, tempat dia tu. Dia macam mudhaf ilaih tak? Mudhaf ilaih pun dia sangkut juga, bersandar. Lebih kurang. Itu sandaran lain. Dah lain. Itu sandaran. Lain ya? Oh, lain. Sangkut ni dia ambil benda dia sangkut. Lain. Lain. Dia bila kata dia bila fi haraja mesti dia ada tempat sangkutannya. Tiap-tiap haraja dia berhajat kepada tempat sangkutannya. Dia panggil bahasa Arab panggil muta'alaq. Takluk lah. Tak. Fi dia nak takluk pada mana? Nak takluk pada kata fi'il. Fi'il tu panggil muta'alaq. Tempat sangkutan. Hanger tu nak sangkut kat mana? Sangkut dekat ampayan. Ampayan tu panggil muta'alaq. Hanger tu nak takluk pada kata hanger. Hanger tu nak takluk pada kata ampayan. Ampayan panggil muta'alaq. Ta'alaq tu daripada perkataan takluk kan Ustaz? Ya, perkataan takluk. Muta'alaq tu isi makan. Okey. Takluk tu masdar. Tak apalah. Bagi dengar dulu. Kata Kak Aini, dia kata kalau subjek pagi tu dia payah sikit. Biasa dia dah nahu sorok ni. Jadi kalau nak baca gitu-gitu lepas gitu, boleh kita baca lepas-lepas. Kalau orang petani kata baca lepas-lepas tu maksudnya baca tu dia tak ada main sangat tu, jadi kita habis kitab cepat lah. Tapi nak faham tu dia nampak boleh. Biar kita main satu-satu tak apa. Nanti lama-kelamaan kita boleh. Saya dulu mengaji dengan Abang Beli macam tu, Haji Yaakob, tak nampak. Muta'alaq, ta'aluk, apa dia? Tak bisa dengar. Kita bukan tak pernah ngaji bahasa Arab. Kita ngaji sekolah dulu pun ada, orang kata apa? Waktu kalau ngaji, sebelum waktu kita ngaji pondok biasa-biasa ni, saya ngaji pondok kat Kelantan ni, biasalah dengar ngaji Nahu tu. Tapi tak pernah dengar lah ta'aluk, muta'alaq, apa dia? Tak tahu. Muta'alik apa dia, ta'aluk apa dia, muta'alaq apa dia. Jadi apa dia, jadi pening sekejap lah masa tu. Lalu dengar takluk, bila baca akidah sifat 20 tu ada takluk. Itu istilah mutawhid lain pula. Ni bab ilmu nahu lain. Habis itu tengok fi tu kita buat kata fi tu takluk pada kata muta'alaq pada kata ba, iaitu yang kena kepada ziyadah yang kita takdirkan tadi. Ziyadah ataupun kita nak buat hal pun boleh. Hal keadaan al-alifi wan nun tu. Hal keadaan al-alifi wan nun tu kainani fi akhir, yang adalah ia pada akhirnya, akhir pada kata ma. Ma tu dikenaki dengan ma tu iaitu isim. Habis. Fi halati raf'i. Dapat ada fi lagi pula dah. Ada fi pula dah. Ini bukan senang. Fi nak buat lagu mana? Nak takluk ke nak buat i'rab jadi apa?
Buat hal lagi pula tu. Tu dia. Ya. Kalau dalam Asyiah dia kata muta'alak dia sangkutan dengan katanya bi alif wa nun. Memang muta'alak situ tapi kena buat hal situ lagi. Dia panggil hal di sini ni dia panggil hal mutadakhilah. Ni benda payah lagi. Ni benda payah saja ni. Dia panggil hal mutadakhilah dalam Syekhul dia sebut. Hal mutadifah, hal mutadakhilah. Bermasuk-masukkan. Dia fi akhiriti dia masuk pada alif dan nun juga. Fi halat itu hal juga. Kita i'rab jadi hal. Ataupun gini, kalau nak lepas tak mau buat gitu, fi tadi tu, fi akhiri tadi kita buat takluk pada kata muta'alak bagi ba yang kena pada ziyadah. Yang kedua ni kita buat fi tu takluk masuk jadi hal, boleh? Hal keadaan al-alif wa nun kainani. Boleh? Jadi i'rab dia berbeza. Tak ada sangkut dengan satu benda je. Tengok. Ya, kalau kita nak baca mudah, baca gitu je. Isim yang menunjuk di atas dua dengan alif dan nun pada akhirnya. Pada ketika rafa'. Habis cerita. Itu kefahaman. Nampak je Yaakob? Kalau terjemah je Yaakob senang ya. Isim itu menunjuk di atas dua dengan alif dan nun. Pada akhir isim dan pada ketika kelakuan rafa'. Takat dua. Itu secara tu takat tu je. Kalau secara kefahaman. Tapi kalau nak main satu i'rab tu, dia pening kepala sikit. Dia ulang sebab tu ulama dia cakap tu dia bukan biasa-biasa tu. Dia ada tempat dia tu. Hal kaunihima, hal keadaan alif dan nun tadi tu sabitani yang sabitlah ia pada kelakuan rafa', pada ketika rafa'. Jadi kena ingat, alif dan nun tu bila ketika rafa' dia rafa' dengan alif dan nun. Jadi musanna dia gini. Musanna pada ketika rafa' dia rafa' dengan alif dan nun. Tu nak cerita Haji Yaakob. Cerita pendek dia Haji Yaakob, mudah je kitab ni. Nak bagi kefahaman. Musanna tu pada ketika rafa' dia rafa' dengan alif dan nun. Itu sahaja ajar rohana. Tapi kita dah baca payah sebab apa? Sebab ibarat kitab tu payah. Kalau kitab moden, kalau kitab sekolah mudah faham dah. Ni kitab pondok dia payah sikit. Dia ropok tu sebab dia fa'il Ustaz ya? Dia fa'il. Sebab dia fa'il, sebab dia rafa' dengan alif dan nun. Kalau kitab sekolah ajar rohana dia mudah je. Tapi macam dia dua orang itulah, dua orang kan. Contoh ada depan tu ada contoh nanti sekali ada contoh. Baik. Wa ya'i wa nunin. Atau pada kata alifin wa nunin. Madalla ala ni biya'in wa nunin fi halatayin nasbi wal jarri. Fi halatayin nasbi wal jarri. Pada dua kelakuan nasab dan jar. Pada dua kelakuan bagi nasab dan jar. Jadi musanna ajarwana musanna apabila dia tu nasab dan jadi jar, dia rafa' dengan ya dan nun. Tu sahaja nak cerita. Kefahaman tu mudah kata Ustaz Najib. Tapi Ustaz Najib kata kefahaman memang mudah betul. Tapi dia segi ibarat kitab.
Ibarah kitab tu kita kena faham kalam ulama. Kalau tidak ulama tak ada buat perkataan dia dia tak ada buat payah-payah. Pasal perkataan tu kita kena faham. Kalau kefahaman benda semua sama. Kalau tidak dalam Malaysia ni semua bahasa sama, bahasa KL semua, tak ada bahasa Kedah, tak ada bahasa Kelantan. Tapi ibarat percakapan tu kita nak bagi faham. Percakapan orang Kelantan dia cakap macam mana? Maksud sama je. Contoh ajaran mana? Gimana? Gi makan. Gi makan si. Ya. Contoh di Kuala Tani dulu lah. Gimana? Gi kasi. Kalau bahasa KL samanya pergi makan nasi, tapi dia kalau di Tani gi kasi, gi ke. Gi kasi. Ke tu makan, si tu nasi. Oh, short form. Short form. Kata dia nak faham ibarat dia. Mafhum dia sama je. Tapi ibarat, orang tanya, ibarat gi ke tu apa dia ibarat dia? Kita kena tukar balik ibarat. Asalnya pergi. Makan nasi. Makan. Dia malas. Nasi. Pemalas punya bahasa. Dia bukan malas bahasa macam ni lah. Macam budak kecil Ustaz. Budak kecil dia 3 tahun cakap macam tu ada ringkas. Dia ringkas budak. Jadi percakapan ibarat ni percakapan lah. Tuturan ni kita nak faham tu. Kadang macam ni ulama sebut gini, fi halati raf'i. Kenapa dia tak sebut? Kan senang je. Al-musanna musanna tu kalau sebut dalam bahasa Arab kan senang, ambil yang baku senang. Madalla alasna ini musanna tu menunjuk di atas ataupun musanna tak payah ambil madalla tak apa dah. Al-musanna bi alifi wa nunin fi halati rafi. Dah senang. Musanna tu dengan alif dan nun pada ketika rafa'. Tapi kena sebut madalla alasna ini bi alifi wa nun fi akhiri fi halati rafi. Tu percakapan dia begitu. Arab pun ada cakapan dia juga. Kalau tengok kitab Fathul Mu'in pun begitu juga. Fathul Mu'in tu karangan orang India. Syekh Zainuddin Al-Malibar. Kalau kita Fathul Mu'in tu, kalau tak ada pertolongan daripada Hasyiah I'anatul Talibin, maka kita tak boleh nak faham. Walaupun bahasa Arab kita bukan bahasa India kat ini. Tapi dia cakap bahasa Arab tu dia buat dialek macam India ni. Ibarat dia tu payah. Kitab Fathul Mu'in yang kat ini tengok semalam yang saya hantar dalam grup apa yang Tok Guru hantar tu, ngajar I'anatul Talibin tu, kitab tu dah. Dia punya matan dengan syarah Syekh Zainuddin Balibar, orang India. Orang Kushan. Tapi hasyiah dia orang Arab. Orang Arab tu nak kena faham dia punya bahasa. Tapi nahu tu kod bahasa Arab tapi berbelit macam India. Orang India kita faham macam mana. Macam tu lah. Habis. Syekh Zainuddin tu kita ada belajar kan kitab yang satu? Kita apa? Syekh Zainuddin tu Ustaz ada ajarkan kitab dia satu. Tu dia punya tu kitab apa kita malam ni apa kita Hidayatul Azkiyah. Itu syair dia pun berbelit tak tengok nanti. Syair dia tu. Tu Datuk dia buat. Syarah dia pun kadang-kadang tulis Ghazali ke. Dalam I'anah tu pun kadang-kadang dia tak boleh nak syarah, tulis Ghazali ke, dia sendiri pun berni nak syarah. Dia sebab dia Arab dia tu kita kena faham juga. Yalah, dia nak cerita kata kalau kita nahu dah kuat, kita nak baca kitab Fathul Mu'in tu mudah. Tapi pertolongan tu kena ada jugalah. Lepas tu I'anatul Talibin. Faham tu. Yalah, Zul faham Pakistan lama. Dia dah lama dia yang senang faham. I'anah tu kadang-kadang syarah dia tu pun dia tak boleh nak syarah tulis Ghazali ke. Kita apa hal lah ni Ghazali ni. Dia Ghazalika tu dia tapi I'anah tu pun payah juga dah. I'anah tu pertolongan. Sebab tu dia kata, sebab tu nama kita I'anatul Talibin sebab nak menolong bagi pelajar-pelajar sebab bahasa Fathul Mu'in tu payah. Susah. Habis itu. Saya I'anah tu baru ni ada kawan minta tu kitab tu. Tapi kawan tu tak tahu, tak ada minta tunggu juga. Cadang itu nak baca juzuk yang 3. Tapi dia tak ada sebab dia nak menikah. Dia nak nikah tu dia nak minta baca bab nikah, menakahat. Tapi tak ada pula. Tak apa habis situ tengok.
Pada mana misal nahu ja'a zaidani wa ra'aitu zaidaini wa marartu bi zaidaini. Tengok. Wasalu zalika. Ni ambil senangnya. Zalikal musanna bi alifin wa nuni wa ya'in wa nunin. Fi halati raf'i wa nasbi wa jarri. Ambil semua. Ambil bawah kali. Nahu kalika ja'a zaidaini. Ja'a zaidani. Telah datang oleh dua orang Zaid. Nampak tak? Nampak Jarwana? Ya, nampak. Ini nampak. Zaidani alif nun. Nampak? So apa cakap alif nun? Zaidani. Sebab musanna tu dia pada ketika rafa' dia dengan alif dan nun. Dia rafa' dengan alif dan nun. Jadi musanna tu dia rafa' pada ketika musanna rafa' dengan alif dan nun. Wa ra'aitu zaidaini. Tengok. Melihat oleh aku akan beberapa Zaid. Minta maaf. Wa ra'aitu az-zaidaini, melihat oleh aku akan dua orang Zaid. Akan dua orang yang bernama Zaid. Itu tengok pada ketika nasab dia rafa' dengan ya dan nun. Wa marartu bi zaidaini. Berjalanlah aku dengan dua orang Zaid. Itu rafa', itu musanna tu rafa' dengan ya dan nun. Bukan nasab jar. Pada ketika jar musanna dia rafa' dengan ya dan nun. Habis. Fa zaidani fa qaulika jaa zaidani. Maka bermula lafaz zaidani. Mana lafaz ini? Hal keadaan zaidani itu. Maka bermula lafaz zaidani, hal keadaan lafaz zaidani itu kaina fi qaulika, pada perkataan kau. Mana perkataan kau? I'rab jadi apa? Jaa zaidani. Ustaz Nuzul. Ustaz. I'rab jadi apa? Jaa zaidani tu. Ja'a zaidani. Jumlah ja'a zaidani i'rab jadi apa? Kan saya baca fa zaidani fi qaulika ja'a zaidani. Ja'a zaidani i'rab. Maqlul bagi qaulika. Maqlul pada kata qaulika. Satu boleh. Satu je. Satu je boleh i'rab. Satu lagi badal kan? Badal bagi qaulika tu. Badal betul-betul pada qaulika betul? Boleh ke tak? Maqlul qaul bagi qaulika. Tapi sah ke tak? Tak sah tu. Sah ke tak? Tak sah. Kita dah kata dah, Fatimah tu untuk Ahmad. Lepas tu tak apa lagi. Tiba-tiba kita kata pula, apa tu, Hajar itu untuk Ahmad juga. Kahwin dua. Dia dah mesti nak bagi kat orang lain pula. Takkan benda sama. Kita kata si Zainab untuk Ahmad. Tak apa, si Zainab untuk Ahmad, untuk Zaid. Asal benda sama tu. Ustaz Najib. Nampak badal bagi qaulika. Badal betul-betul. Maqlul qaul. Dia badal pada macam mana tu? Hikayat. Macam mana tu? Ja'a Zaidan. Ulang balik dah. Ustaz Nuzul, Fatih. Ni ulang balik dah. Ulang balik pula dah. Tengok ni, dengar. Ja'a Zaidani tu, Ja'a Zaidani jadi maqlul qaul pada qaulika dengan makna perkataan engkau. Apa dia kata engkau? Ja'a Zaidani. Satu. Kalau nak jadi badal, Ja'a Zaidani jadi qaulika, tapi qaulika dengan kena takwil. Sebab badal
mubda minhu dia sah ke masdar? Dia kena isi wasaf. Bila isi wasaf kita takdirkan dengan makulika. Benda yang dikata, apa yang benda ni kata? Ja'a Zaidani. Nampak lagi? Sama-sama. Kita nak terang macam tu lah, bukan terus pergi kat situ terus. Dia kena takdir pula. Dia duduk di sini kalau kata takdir gini. Si Zainab tu apa kita kata? Si Zainab untuk Ahmad. Lepas tu kita kata si untuk Ahmad. Bukan Ahmad, si Siti tu untuk adik Ahmad. Baru nampak. Ibarat dia gitulah, nampak? Kena takdir lagi, nampak tak? Dia kalau kata nak buat badal, kena badal daripada makulika. Tak boleh cakap gitu. Dia kena ni. Dia kena tak boleh cakap itu makulika sebab makulika mana di situ. Ini kan badal, dia kena cakap gini. Ja'a Zaidani, jadi badal pada kata kaulika tapi dengan mana makulika. Okey. Sebab nak kaulika tapi dengan mana makulika. Sebab apa dia tak sah nak jadi badal pada kaulika sebab dia tu bukan isi wasaf. Ya betul lah. Isi wasaf kita beritahu dah dulu. Isi apa? Ustaz Nuzul, sebut Ustaz Nuzul. Isi wasaf apa dia? Fa'il, isim maf'ul. Sifat musyabahah. Isim mubalaghah. Tu ni apa lah, lupa. Isim tafdil. Isim tafdil. Ingat lagi ajaran ana, isim fa'il. Kalau saya sebut isim wasaf tu kena ingat dah apa isim wasaf. Isim fa'il dia masuk ada 5 perkara. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, amsilah mubalaghah, sifat musyabahah. Itu banyak kali sebut dah tu kat ini. Saya sebut dari awal lagi tu. Apa yang saya sebut tu mana benda tu ada lah tu. Bukan saja saya sebut tu. Kalau sebut maqulul qaul tu tak payah nak takwil apa-apa lah kan. Tapi dia takkan sebut. Sebab dia mesti dia sebut dengan mazhar nahu qaulika. Dia cakap nahu makulika tak sebut. Biasalah tak adanya. Bukan maksudnya kalau kata kita nak cakap macam tadi Ustaz tanya tu kan. Kita kata maqulul qaul bagi qaulika tu satulah kan. Satu lagi badal bagi kaulika tapi dengan takdir makulika macam tu. Dengan makna makulika betul boleh. Tu boleh. Baru sah. Okey. Tapi kita terjemahlah dengan mana benda yang dikata. Benda yang dikata. Okey. Kalau makulika perkataan tu, apa perkataan tu? Ja'a Zaidan. Baik. Maka bermula lafaz Zaidan ni. Hal kauni, hal keadaan lafaz Zaidan itu kaina fi kaulika pada perkataan kau. Mana perkataan kau? Makulul qaul. Ja'a Zaidan itu. Maka bermula lafaz Zaidan itu khabar. Fa'ilun ialah fa'il. Lagi pula khabar kedua. Marfu'un. Dirafa'kan akan dia akan lafaz Zaidani. Habis itu. Mana alamat rafa' dia? Tu waktu istinad lil bayan. Salam tanya, Musani mana alamat rafa' bagi Zaidani tadi? Wa alamatu raf'ihi. Nampak tak? Saya buat takdir kita. Nampak? Dan bermula alamat rafa' bagi Zaidani tadi tu. Nak pada lafaz. Bukan nak pada kata dua orang tu tak. Nak pada lafaz. Dan bermula alamat rafa'nya, alamat bagi rafa' bagi Zainal tu. Al-alifu. Alamat rafa'nya la alif. Hala kauni, hal keadaan. Al-alif itu niyabatan ainaibatan. Nampak tak saya terjemah tu? Sebab hal dia kena isim wasaf. Hal keadaan tu niyabatan ainaibatan yang menggantilah alif tu anil dhammati daripada dhammah. Habis itu. Wal farqu bainal musanna. Kenapa kena tak dia naibatan? Sebab dia niyabatan sah tak nak jadi hal. Tak niyabatan kan masdar. Kena takwil isim wasaf. Naibatan yang menggantilah ia. Hal kena isim wasaf nanti sabar hal nanti tambah. Isim wasaf. Okey. Atau panggil isim mushtaq pun panggil juga.
Wal farqu bainal musanna wal jam'i fi halati nasbi wa jari anal ya'a. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wah, ini kita main banyak sikit apa bagi baca main ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak banyak mana pun ini. Ya begitulah nak main. Minta izin keluar dulu. Okey, baik Ustaz. Saya nahu. Okey, ada hal lain pula. InsyaAllah Ustaz. Mudah-mudahan jadi si bawah insya-Allah. Mudah-mudahan jadi si bawah insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Rahman, nampak Rahman? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ya. Nampak Abdul Rahman? Susah sikit lah Ustaz. Yang ni susah lagi ke Stam susah lagi? Ustaz hurai susah sikit lah. Stam tu susah je pun senang. Maksudnya saya hurai ni lagi susah dari Stam. Macam tu maksudnya kalau percakapan saya ni tak yang mana tu tak ambil Stam lah, ambil Stam kat percakapan saya lah. Dah susah. Dia gini, tapi kalau kita belajar payah, nanti benda senang kita jadi, benda payah kita jadi mudah. Ya betul. Dia bagi payah dulu tak apa. Rahman baru belajar, dia 2 bulan. Pasal dia Rahman. Nanti tengok setahun, nanti tengok lagu mana. Dulu saya nak bilang masa nak tunggu setahun pun lama, tapi kata Ustaz Nuzul, Allah setahun lama ni Ustaz, 2 tahun lama. Tak lama pun. Setahun di bawah ya. Setahun di bawah. Rahman PSC bila setahun Rahman? Hujung bulan 3 Ustaz, 29. 29/3. Ya betul. Apa InsyaAllah lah Rahman ni pun membantu juga. Setang pun ada ada usul fiqh Setang. Mantik ada kan? Kalau mantik tu ada, kalau usul fiqh tak ada. Usul fiqh tak ada. Nahu sorab balawah ada kan? Nahu sorab nahu tu. Balawah ada kan? Nahu tu berakil. Balawah ada kan? Ada, balawah ada. Nanti tekankan bab tasbih. Nanti minggu depan ni kan saya dah masuk bab tasbih tu, tekankan. Itu masuk dalam silibus tu, Stam tu. Bab tasbih tu penting Minggu depan, minggu ni kita baca bab tasbih lagi nak habis dah. Tekankan elok okey, dengar balik rakaman. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Mana Ustaz Nuzul? Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 5 barisan 10 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal-ula minas sifatil wajibati lahu ta'ala fal-wujudu ay wujudullah fi-dhati bima'na aw wujudahu ta'ala li-dhatihi ay laisa bi-ta'thiril ghairi wa qad ikhtalafa fihi ay fi ma'na al-wujudi min haythu huwa ay la biqaidin kaunihi sifatul lahu ta'ala faqila ay qala ar-razi wa jama'atin wa jama'atun huwa ay al-wujudu ghairul mawjudi ay huwa sifatu laysat mawjudatun fil khariji wala ma'dudatan. Mawjudatan jadi khabar pada laisa. Mawjudatan jadi khabar bagi laisat. Laysat mawjudatan fil khariji wala ma'dumatan fi nafsiha lianna madlulaha ithbatun fit ta'aqquli dunal khariji lianna dzatallahi
ghairu ma'lumatin lana wa wujuduhu ma'lumun wujudahu wa wujudahu ma'lumun lana fayuntiju hadha dalilu anna dhatahu ta'ala ghairu wujudihi wa li'anna al-wujuda law kana 'aina dhati aina zati itu lakana qawlana al-jawharu mawjudun bimanzilati tak apalah bimanzilati qaulana qaulina al-jawharu al-jawharu jawhari. Ya, ada lam lah, ada alif lam ke? Duduk ada alif lam. Tak apalah. Betul. Al-jawharul jawhari fi adami husulil faidati. Cukuplah. Panjang sangat. Cukup. Okay. Payah dah ni. Aku kesana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Fal'ula fatu fa fasihah. Maka bermula yang pertama. Kena ada. Itulah fa fasihah. Soalan kata idza aradta ma'rifata idza aradta ma'rifata 20 sifatan fa aqulu laka fal'ula. Maka bermula yang pertama minas sifati, hal keadaan pertama tu minas sifatil wajibati lahu ta'ala. Maka bermula yang pertama daripada sifat yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dia panggil sifat, dia panggil wajib pada akal. Wajib pada akal. Yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala yang wajib pada akal. Dia kata al-wujudu. Wujud. Ni sifat wujud ni panjang. Tak silap ada lima muka surat. Dia berela-rela. Ni payah sikit ajar orang anak. Tak tahu lah payah sikit ke payah banyak tengoklah. Kau rasa bengeng, kau rasa bengak, rasa kalau kepala tu rasa letih tu, dia payah dah tu. Tengok. Kata dia, apa maksud al-wujud? Wujudullah. Jadi, itu nak tafsirkan pada kata al-wujud. Sebab dia nak tafsirkan pada kata al-ilam. Al-ilam tu dipanggil al-iwadun ainil mudhaf ilaih. Semua kaedah saja tu dia datang Ustaz Nuzul. Wujudullah. Sebab apa dia takdirkan wujudullah? Sebab faham pada kata al-ilam di situ, al-wujud tu, dia panggil al-ilam ganti pada mudhaf ilaih. Nampak Ian? Ian tak ada Apa? Dia bukan sahaja tu Ian. Dia nak tafsir tu. Wujudullah az-zatiyu. Az-zat pada kata wujud. Ada Allah yang bangsa zat. Apa maksud dia? Bimakna. Ba tu tak lemazan jadi hal. Hal kaunihi, hal keadaan wujud Allah tu mutalabbisan bimakna. Bersepakatlah dengan makna anna wujudahu. Dengan makna bahawasanya wujud Allah Ta'ala itu li zatihi.
Khobar. Khobar bagi anna. Sabitun li zatihi, tetaplah bagi dirinya diri wujud. Jadi wujud Allah Ta'ala tu tetap bagi diri dia. Tu dia. Kita panggil wujud zati. Wujud yang tetap bagi diri dia. Ai laisa bitaksiril ghairi. Itu nak tafsir pada mana? Nak tafsir pada kata lizatihi. Nak tafsir pada kata lizatihi. Kan? Laisa. Tidak ada wujudnya wujud Allah Ta'ala tu bitaksiril ghairi. Nanti Ustaz. Itu nak tafsir pada wujudahu ta'ala li zatihi. Tu. Sebab apa? Sebab laisa tu, domir pada kata laisa tu, domir musta'nim laisa tu rujuk pada wujudahu. Tidak adalah ia wujuduhu tu, ta'ala tu, bitaksirin. Ba tu taklah masuk jadi laisa lain. Adalah ia tu bitaksiril ghairi, dengan memberi bekas oleh orang, dengan memberi bekas oleh yang lain. Maksudnya apa? Bila sebut wujud Allah, dia tidak memberi bekas oleh benda yang lain. Memberi kesan tu memberi bekas. Maksudnya benda yang lain tidak boleh memberi bekas kepada dia. Tidak boleh memberi kesan pada dia pun. Itu maksud dia. Nampak lagi Ustaz Azul? Tak pergi, tak payah lagi tu. Tak payah lagi. Nampak lagi lah ni. Nampak lagi tak tu. Ya, no. Ni nak masuk ikhtilaf ni. Tadi baca bawah dah pening. Baca bawah tadi dah pening lah. Benda ni. Baca boleh lagi faham tu. Tak, baca kalau dah sangkut tu, maksudnya tu dah tak faham lah tu. Wa qad ikhtalafa fihi. Dan sesungguhnya, dapat dah sesungguhnya. Dan sesungguhnya, ikhtilaflah padanya, apa padanya? Berselisih pendapatlah ulama. Ikhtilafal ulama'u. Telah berselisih pendapat oleh ulama. Fihi. Apa maksud fihi? Nak tafsir pada domain pada kata hi tu. Fi makna wujudi. Pada makna wujud. Min haisu, daripada sekira-kira ia huwa al-wujud tu. Apa dia? La biqaidin. Tak kena. La biqaidi kauni sifatan lahu ta'ala. Itu nak tafsir pada mana pula? Itu nak tafsir pada kata fi makna wujud min haisu wa. La biqaidin. Tidak dikaitkan dengan keadaannya. Keadaan apa? Al-wujud tu. Tidak dikaitkan keadaan wujud tu jadi sifat bagi Allah Ta'ala. Jadi sifat bagi Allah Ta'ala. Jaga domain elok. Jaga domain elok. Marji ilai dia. Esok boleh baca kat orang pula. Jaga domain wallet. Kita kerja bukan secara style sekolah. Kerja style pondok dia cara gitu. Lahu tu lillah. Allah. Lahu tu Allah. Lahu tu Allah Ta'ala. Lahu tu Ta'ala. Kaunihi. Tu rujuk pada la biqaidi kaunihi kauni wujud. Tidak dikaitkan keadaan wujud itu jadi sifat bagi Allah. Jadi wujud tu bukan sifat bagi Allah Ta'ala. Itu yang maksud dia. Baik. Faqila. Tafriq pada kata ikhtalafa. Maka dikatakan. Siapa kata? Ni. Ni dalam kita Durus Sami ada sebut. Qala ar-Raziyu wa jama'atun. Dan telah berkatalah oleh Imam Fakhr Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Ulama mutakallimin tu. Wa jama'ah. Ni wa jama'atun minal mutakallimin. Dia kata apa? Huwa. Bermula ia. Makhluk pada kata kila.
Kalau matan dengan matan lain. Kalau matan dengan syarah, huwa tu jadi maklukah pada kata qala. Huwa bermula ia. Apa ni huwa? Ayil wujudu. Nak tafsir pada huwa tu. Bermula wujud itu ghairul mawjud. Wujud itu bukan benda yang wujudi. Terjemah gitu. Kalau kata benda ghairul mawjud, kalau Allah kalau tak mengaji tauhid, dia kata apa? Wujud-wujud itu ialah tidak ada. Habis lalu dah. Wujud Allah tak ada. Siap lalu dah. Marifat. Kalau tak mengaji tauhid itu ghairul mawjud, tidak ada. Saya lepas dah. Allah Ta'ala tu tak ada. Habis lalu dah. Saya lepas dah ni. Saya lepas habis ya. Kalau dia pakai zuhur itu habis lalu dah. Ghairul mawjud, Allah Ta'ala tu tak ada. Siap lalu dah. Dia kata wujud tu tak ada. Allah Ta'ala tu tak wujud dah. Tak ada. Habis lalu dah. Bukan maksud gitu. Ghairul mawjud dia kata bukan bukan benda sifat yang wujudi. Tak tu kita kena ngaji tauhid ni, kita usul dulu. Kita jawi dulu ajaran mana. Asyik ajaran mana pasal ngaji. Kalau tak ngaji tauhid dalam kitab jawi, kita tak faham kitab Arab ni. Kalau ambil lah orang pakar bahasa Arab macam mana pun, ambil lah dia tak pernah ngaji tauhid. Ustaz dia ni orang PhD dalam bahasa Arab, dalam sastra Arab. Okey, baik. Cuba dia terjemah ni. Dia pernah ajar tauhid, tak pernah ajar tauhid. Okey. InsyaAllah dia terjemah wujud tu tak ada. InsyaAllah dia kata itu. Kalau tak ngaji tauhid, habis lalu dah. Lepas tu istinah tauhid dia lain. Ustaz, tadi apa Ustaz Nuzul sebut lepat tu apa maksudnya? Grup lepat tu? Tanya Ustaz Nuzul, saya tak pandai. Ustaz Nuzul terang apa lepat, saya tak faham. Tu geng-geng lepas tu. Tu kat ini dah gelap tu. Dah apa lepat? Anti ahli sunnah ke? Dia anti ahli Itu sunnah. orang. Dia orang tu. Dia Bukan. Dia cakap pasal makrifat ni pelik. dia asalnya pelukis tu. Dia asalnya pelukis lepas. Lepas tu dia tak tahulah belajar macam mana, jadi tak berapa betul. Dia makrifat tinggi sangat. Lalas mayang tak payah, semua tak payah. Pening itu lah. Macam Ustaz Zaman cakap lah, terjemah ghairul mawjud, tak ada. Geng-geng lepas tu. Tapi dia ramai pengikut tau. Bahaya dia tu. Betul, ramai pengikut. Puan-puan tak ngaji tauhid. Tak ngaji tauhid habis lalu dah tu. Dia usul tak kuat habis. Yang Wahizam pun masalah tak? Sama. Faridah dia baca lagu ni. Super kawan dia geng dia. Bukan kitab je, Quran pun baca ngarut. Tu Quran pun baca ngarut. Terjemah tafsir ikut bandar dia. Lagi pening kepala buat tu. Tu lah. Dia kena asal usul tak ada tu lagu tu. Ni tengok. Al-wujud ghairul mawjud. Wujud-wujud tu bukan benda ada, maksudnya bukan sifat wujudi. Wujud-wujud tu bukan benda sifat wujudi. Tengok maksudnya. Huwa. Maka bermula ia. Wujud tu sifatun. Wujud tu lah sifat. Ni yang pening. Bukan nak kata dia menumpang tu tak. Wujud-wujud tu, kita kata wujud Allah. Sebab tu kita kata sifat wujud bagi Allah. Sebab wujud tu kena pada sifat. Adapun diri Allah tu panggil zat. Dia berbeza tu. Jangan pening. Kita ngaji kitab Jawi pun sama juga. Lebih kurang tu. Kitab Faridah pun, kitab Misbah Munir ke Faridah ke apa, kita dah baca lagu tu lah. Huwal wujud tu sifatun. Ni nak tafsir pada kata wujud. Maksud kata bukan benda ada, maksud bukan benda sifat wujudi. Faham tak lagi maksudnya? Dia wujud-wujud ni ghairul mawjud, maksudnya benda yang bukan benda tu sifat wujudi. Bukan diri wujud tu ada tak? Nanti akan datang je nak bahas. Contoh kita kata wujud. Diri wujud tu ada ke tak? Contoh kita kata gini. Ustaz Nazul. Dia tak ada sebut dalam kitab tapi nak bagi faham. Kita kata ada kambing. Ada tu wujud lah kan? Ada kambing. Tiada tu ada ke tak ada?
Ada tu dekat mana? Dekat kambing tu. Kita nak bahas. Ada kambing. Ada tu wujud ada tu perkara benda nampak ke tak nampak? Tak nampak. Jadi kita nampak kambing tapi kita tak nampak ada pada kambing tu. Kita nampak diri kambing. Dia gini, kalau ikut perbahasan Imam Fakhr Razi akan datang, ada tu bukan benda ada. Ghairul mawjud lah, bukan benda judi minta maaf. Ghairul mawjud tu maksud wujud tu bukan benda ada. Bukan benda ada maksudnya dipanggil amrun i'tibari. Yang kita faham saja. Lah kena baca wasail kalam Saya kata tak ada lah. Wujud tu bukan benda ada. Wujud tu bukan benda. Tapi kalau ikut imam akan datang tu dia bahas semua tu ada 3 pendapat dalam ni. Kalau ikut Imam Abu Hasan Asy'ari, dia kata wujud tu kena pada diri benda. Bila sebut ada kambing, kena pada diri kambing lah. Ada tu kena pada diri kambing lah. Kalau ikut setengah ulama lagi, dia kata wujud tu dia panggil hal. Dia panggil hal nafsiyah. Tu bahas lain pula dah. 3 semua nanti pendapat. Yang dalam hal kitab ni ada semua. Maturidi kan? Tak, bukan hal Maturidi. Itu dia panggil al-wujud apa tu? Apa Yan? Maturidi bukan? Ya, hal. Hal kan? Hal Maturidi betul. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata al-wujud Al-wujud ainul mawjud. Al-wujud ainul mawjud. Wujud tu kena pada diri benda. Tapi apa akan datang kita bahas lah tu. Tengok kita bahas kitab senang. Nanti akan datang dia bahas, tengok. Huwa al-wujud tu sifatun laisa mawjudatan fil khariji. Tidak adalah ia sifat itu mawjudatan yang ada pada kharij. Yang ada di luar akal. Jadi sifat wujud tu Ustaz Nuzul, dia tidak ada di luar akal. Apa tak nampak dengan mata kepala kita, tak ada. Cuma faham je. Dengan baca indera 5 lah tak dapat kan. Dia tak dapat. Itu panggil fil khariji. Fil khariji tu dengan mana? Di luar akal. Wala ma'dumatan. Apa pada kata lain. Dan bukanlah tidak ada fi nafsiha pada dirinya. Bukan tak ada langsung. Dan tidak adalah pada dirinya. Kalau diri dia tu bukan kata tak ada. Wala ma'dumatan, bukanlah tidak ada ia sifat tadi tu fi nafsiha pada dirinya. Pada diri sifat. Contoh kita kata seperti kertas. Seperti kertas. Ataupun kita kata dan putih kertas. Jadi putih kertas tu kita panggil zat. Jadi putih tu terpanggil sifat pada kertas. Lepas tu nanti akan datang, nanti dia bahas kata nanti tak kena tu silap. Ni dia panggil wala ma'dumatan fi nafsiha ni. Itu lain tu. Itu benda yang benda lain bawah dah tu. Wala ma'dumatan fi nafsiha. Dan bukanlah tidak ada pada dirinya diri sifat itu. Apa tidak ada pada sifat? Yakni tulis itu. Bal hiya, tulis dobel sikit. Bal hiya halun wasitatun. Bal hiya halun wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Bal hiya halun. Ayam kuat sangat bunyi Bal hiya halun wasitatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Bahkan ia sebab tu dia panggil idrak, dia tambah gitu.
Dia kata tadi, wala ma'dumata fi, dan tidak adalah ia sifat tu pada diri ni di sifat tu. Habis tu, bahkan ia sifat tu halun. Ialah hal yang menengahi di antara ada dengan tak ada. Ni dia. Nak kata ada, tak ada juga. Soalan dia melekatkan. Baina apa? Baina apa? Wasidatun baina? Wasidatun bainal mawjudi wal ma'dumi. Bainal mawjudi wal ma'dumi. Soalan gini. Putih di kertas. Bang cuba contoh. Jadi putih tu melekat pada kertas. Putih yang ada di kertas. Seolah-olah kata benda yang menengahi itu dipanggil hal. Nampak tak putih dekat kertas tu, Ustaz Nuzul? Nampak. Nampak tak di celah-celah tengah tu? Dia tak nampak tak dia melekat? Nampak? Tak nampak. Nampak. Nak kata ada langsung boleh? Nak kata ada betul-betul boleh tak? Nak kata ada betul pun tak tahu. Nak kata tak ada pun tak tahu. Nak kata tak tahu. Nak kata tak ada pun tak boleh juga. Sebab dia benda putih tu ada. Nak kata tak ada langsung pun tak boleh juga. Sebab ada putih. Tapi dia menengahi di antara ada dengan tak ada. Lain macam. Tu yang penting tu. Kalau Pak Naik dia bagi misal gini, Pak Naik. Waktu ngaji Tok Saleh dulu dia kata gini, Pak Naik kata soalan kata kita nak buat layang-layang. Jadi layang tu kita ambil gam, kita ambil buluh, kita ambil kertas. Ini buah Pak Naik. Jadi nak melekatkan di antara buluh dengan kertas tu, dia kena ada di tengah-tengah lagi, dipanggil gam. Jadi kita melekat tu, melekat tu lah dia panggil sifat hal. Sifat hal. Soalan kata, dia duduk di tengah-tengah. Nak kata gam tu nampak tak? Tak nampak. Tapi nak kata ada betul-betul tak juga. Nak kata tak ada langsung tak juga. Ya ada juga tapi dia duduk tengah. Dia duduk di tengah-tengah di antara ada dengan tak ada. Payah juga tu. Ni perkataan ni bukan kaul dhaif Ini kaul dhaif Dia kaul mu'tamad. Sifat wujud tu amrun i'tibari. Nampak tak apa tu Yin? Dia kaul mu'tamad, benda tu amrun i'tibari. Akan datang dia bahas lah. Adapun al-wujud, ainul mawjud, itu bukan, itu kaul dhaif lagi. Perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari tu, ainul mawjud tu, perkataan kaul dhaif lagi. Kalau hal nafsiyah pun kaul dhaif lagi. Dia kalau kata wujud tu, wujud Allah. Wujud tu lain, Allah tu lain. Wujud tu kena bukan benda ada. Dia panggil benda yang kita faham saja. Tu akan datang dia bahas. Habis. Sebab apa tu? Ilat pada kata pada mana Yan? Ilat pada kata sifatun laisat maujudatan. Ilat dari situ. Sebab apa boleh kata sifat tu bukanlah benda yang wujudi pada di luar fikiran. Maujudatan tu benda yang wujudi lah, Yin. Bukan benda yang ada di dalam luar fikiran. Sebab apa? Li'anna madlulaha. Kerana sesungguhnya madlul bagi sifat itu, madlul ni sifat, benda yang ditunjukkan bagi sifat itu isbat fit ta'akkuli. Nampak tak? Tetaplah pada ta'akkul. Yang ni kita reti pada akal sahaja. Benda yang kita faham pada akal. Ta'akkuli. Tetap pada akal sahaja. Ini mengenai amrul i'tibari ni. Ajaran mana? Jadi benda sifat wujud tadi itu tetap isbat fit ta'akkuli. Itu kita faham pada akal saja. Dunal khariji, tidak pada di luar fikiran. Tulis dunal khariji ani zihni daripada fikiran. Tidak di luar, ini daripada fikiran. Sebab apa? Zah,
Bawah ni apa? Kalau orang moden dia panggil benda ni konsep. Wujud ni satu konsep. Konsep Konsep maknanya kita tak boleh nak pegang dia. Dia tak ada dia depan bukan mata benda ada. kita. Dia ada tapi kita ada dalam kepala fikir kita je. Dalam kepala otak. Betul. Dia panggil benda yang ada dalam apa? Dalam ta'akul saja. Boleh kita pandang langkah saja. Dia panggil konsep terima kasih banyak. Habis. Baik. Ni li'anna ni ilah Yin. Bukan ilat pada ta'akul itu habis zakat tu dah. Sebab apa kata wujud Allah itu ghairul mawjud? Tak maaf. Sebab apa kata wujud itu ghairul mawjud? Ni ilat pada atas tu pula dah. Wa inna ma kana al-wujud ghairul mawjud li'anna. Kerana bahawasanya zat Allah Ta'ala itu li'anna zat Allah ghairu ma'lumatin lana. Kerana zat Allah Ta'ala tu ghairu ma'lumatin, bukanlah dimaklumkan bagi kita. Bukanlah benda maklum bagi kita. Zat tu. Zat tu kita maklum lah. Zat tu dia tak dibahaskan lah. Yang bahas kita wujud. Wa wujudahu Allah. Wa wujudahu. Atau pada zat tahu. Dan kerana wujudnya, wujud Allah Ta'ala tu maklumun lana. Dimaklumkan bagi kita. Jadi, tengok. Zat Allah ghairu maklumatin lana. Zat Allah tu tidak diketahuikan bagi kita. Zat Allah kita tak boleh tahu. Ustaz Nuzul. Nampak tak Ustaz? Kita tak boleh nak kaji. Zat Allah ke mana? Tapi kita tahu tak apa? Wa wujudahu. Wujud Allah tu lah maklum. Adapun zat Allah tak maklum. Nampak kita Ustaz? Itu maksudnya. Nanti takut orang berbelit ni. Zat Allah bukannya maklum di sisi kita. Wujud Allah tu maklum bagi kita macam mana Ustaz? Kalau tu jam. Maksudnya zat Allah bukanlah maklum bagi kita, tidak diketahui. Zat Allah Ta'ala kita tak tahu lah ke mana. Tidak ada kaifiat. Hak maklum bagi kita apa nak? Wa wujudahu maklumun lana. Wujud Allah tu maklum bagi kita. Kita nak bawa wujud bukan di zat Allah. Tak. Begitu. Fayuntiju hadza dalilu anna zatahu ta'ala ghairu wujudihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Panjang lagi tu. Ustaz. Ya. Saya ingat ayat dalam kitab Al-Qawi tu dia kata wujud ainul mawjud tu dia kata pendapat yang betul. Betul Takut ada khilaf tapi dia tulis muktamad tulis muktamad. Dia kata dia ada muktamad dia kata fal haqu gitu je. Walaupun sebelum tu dia terang pasal tu hal amru i'tibari semua tu. Lalah kali waktu disebut wal haqu dia kata pendapat ni pendapat betulnya ainul mawjud tu. Wujud tu ainul mawjud. Ke mana? Tak saya dengar. Kalau tuan-tuan murid tak ada tengok. Asal tuan-tuan murid ada sebut. Nanti kita tengok pula tu. Sebab dia sebab yang muktamad tu Fakhr Razi. Ni Imam Fakhr Razi ni. Razi bukan dia kata kau dhaif tu ke? Yang hal kata hal. Dia kalau kila tak mesti kata dhaif kalau dalam bab tauhid. Kila tu patut kata siapa kata qala Razi wal jamaah tu. Sebab saya ingat dia memang dia kata gitu. Dia memang dhaif dia kata. Kau dhaif. Tapi kalau Syekh Udi ni dia ambil ni. Dia ambil hal tu kata. Dia ambil hal? Ambil hal. Tapi dalam Syekh tu kata binaan ala qauli Razi. Tapi wawa qaulu dhaifun dia kata. Dia kata binaan kalau rajih tu dia kata apa tu Imam Abu Hasan Maturidi apa? Imam Hasan Asy'ari dia kata ainul mawjud. Tak. Yang ni dalam Syekh Udi ni dia kata wujud ni sifat hal. Lepas tu dia kata ni terbina pendapat ni Syekh Syakawi kata bina pendapat Syekh Udi ke atas Imam Razi ni. Tapi dia kata tu kau dhaif lah. Kata hal yang kau rajih. Kata yang last kali lepas dibahas 2-3 surat tu last kali baru dia kata wal haqu
pendapat betul dia kata pendapat Imam Sya'ari tu. Dia kata wujud ainul mawjud. Nanti perbahasan lagi tu. Nanti tengok balik. Pasal dalam ni nanti tengok balik. Tak betul tengok apa dalam tu. Jawab apa dalam tu murid dia luar sikit. Nak tengok kita. Mana Sarah? Surat apa ni? Surat 28. Mana? Surat 8 wa amrul hadiril ma'rufi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'annifu rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amrul hadiri al-ma'rufi. Dan bermula fi'il amar ya hadir. Hal kauni keadaan amrul hadir tadi tu minal ma'rufi. Daripada fi'il mudhari' yang ma'ruf. Yang bina maklum lah, yang maklum. Wa amrul hadir itu ni kita bicara masalah apa ni kan? Umbi kita mana ni? Fi'il amar dengan nahi. Fi'il amar dan nahi. Fi'il amar dengan nahi masalah kita. Start dalam nuskah ustaz tu ada min Ya? Dalam nuskah ustaz tu ada min, minal ma'ruf. Minal ma'rufi. Hak cerita tu? Min tak ada. Wa fi nusqatin tu. Wa fi nusqatin. Wa amrul hadiri minal ma'rufi. Bil hadirin apa maksudnya ajarana? Saya beritahu semalam. Hadirin ni apa? Dia panggil ajarana tak ada. Baik. Wa amrul hadiri dan mula fi'il amar ya hadiri yang mukhatab. Tulis situ je siap. Yang mukhatab hal keadaannya, keadaan amal hadir tadi daripada fi'il bina ma'ruf. Wa amrul hadir tu khabar an tahzifa. Maksud menghazaflah oleh kau. Kalau buat ta'wil masdar jadi khabar lagu mana Yin? An tahzifa. Kaunu hasfuha tak? Kaunu hasfiha. Apa? Kaunu hasfiha. Fihi. Fihi. Kan ta tu dia kata. Kaunu hasfiha. Kaunu hasfiha. Hasfiha? Mazda. Maksudnya hazfi. Tak. Bangsa menghazaf oleh engkau. Kaunu hazfuka. Ya Allah. Untuk Mazda lama-lama sekali nak tanya. Ta'wil Mazda tahzifa. Dengan mana? Hazfuka. Nampaklah ka tu dia tukar ta tu lah Yin. Sebab ni dia ni sah majhul. Dia bina majhul sana. Tahzifa kan? Antahzifa kan? Dia tuh zafah. Tu zafah? Ambil lah kita punya kitab lain. Tapi kalau tu zafun bahawa dihazarkan daripadanya tu boleh juga dah. Tu zafah dah. Tak apa. Tapi kalau tahzifah tu maksudnya hazfuka lah.
Kena. Bahawa dihazafkan. Bahawa menghazaflah oleh engkau. Kalau tu zafa tu. Bahawa dihazafkan. Minhu minal ma'rufi. Dihazaf tu. Harfal mudara'ati. Kita harfu Ya. Harfu. Akan haraf mudara'ah. Akan haraf mudara'ah. Akan haraf mudara'ah. Habis itu. Jadi, fi'il amar mukhatab daripada fi'il bin ma'ruf itu dihazafkan akan huruf mudara'ah dia. Apa huruf mudara'ah? Ajarana. Itu kita beritahu. Dalam kitab ni juga. Apa dia kat ini? Mudara'ah. Saya panggil Anita. Kalau saya ingat Anita. Anita. Ingat semua nama Kak. Disebut Kak Ita tu ingatlah. Anita. Anaitu. Betul dah tu. Tu arah mudara'ah. Anaitu. Tu arah mudara'ah. Maksudnya dibuangkan huruf arah mudara'ah. Nampak? Ajak aku nampak je. Baik. Waktu dakhilah. Kita tu waktu dakhilah apa Yin? Kan kata lain. Lepas tu kita nak kata mulanya antah zifa tu. Sebab dia waktu dakhilah. Dan memasuklah oleh engkau. Nampak Yin? Kenapa dia tak naik? Kenapa dia kata tak dia tak waktu dakhalu? Macam tu dia lah. Nampak tak ni? Kena kat kita ni. Nampak tak? Nak cerita nak bagi dia munasabah dulu. Antu dia sila. Kalau kata betul kena antah zifah. Antah zifah. Dia ada kola. Ada kola yudkhilu. Tu dikhilu. Tu dikhilu tu engkau masuk. Nampak kan? Kena kat mana lagi? Nampak tak? Oh, lari dia liar ya. Tengok depan tu ada dah. Bukan nak kata pindah selama pun ada kadang salah juga. Ada an Ustaz, ada an. Ada an. Antu zafa, antu khila. Betul. Dia memang atau dia waktu dia khila tu atau pada tu zafa. Tapi dia tak sedap mana tu. Dia kena betul an apa tadi dia baca an tahzifa sebenarnya. Dia baca an tahzifa batu an tudkhila. Sebab apa? An tu zafa tu kalau kita pakai bina majhul, dia tak bernasah tu sebab yang depan tu kamu. Sebab ada qala yudkhilu. Kalau tu dikhilu kamu masuk, kamu mempermasukkan. Nampak ya? Dia musannif tak salah Dia sebab dia banyak versi kitab dah lama. Kitab ni Imam Abu Hanifah karang. Tahulah. Imam Abu Hanifah ni mazhab Hanafi ni, sedangkan Imam Syafi'i kita pun lahir dah 110 Hijrah. Imam Hanafi sebelum tu lagi. Betul tak ya? Sebelum tu lagi. Lebih 1000 tahun. Lebih 1000 tahun dah. Lepas tu banyak versi kitab ni. Nak salah pun tak boleh juga kan. Tapi dia benda lama. Lebih 1000 tahun lebih dah. Imam Abu Hanifah lahir bila? 80 Hijrah. 80 Hijrah. Allah. Wafat 150. 50. Bukan Muhammad kata dia wafat nanti Imam Syafi'i lahir. Itu ada kisah tu. Tak kisah Ustaz, geng-geng Hanafi marah. Okey, baik, habis. Waktu dakhilah dan mempermasuklah oleh engkau alaihi di atasnya, di atas fi'il mudhari'. Ada alaihi tak Yin? Tak ada. Mulanya tambah alaihi lah. Dia mualifnya waktu dukhulu tadi tu. Tapi tak apalah. Mungkin banyak versi
Wa tudkhila alaihi ala mudhari itu hamzatul wasli, akan hamzah wasal. Bila tu nak masuk tu? Dan mempermasuklah oleh kau di atas fi'il. Fi'il mudhari tadi tu akan hamzah wasal. Bila tu? In kana ma ba'da harfil mudhara'ah sakinan. Jika adalah ma ba'da harfil mudhari'ah. Jika adalah ma iaitu huruf. Ma ay min harfi. Jika adalah huruf itu, huruf mana? Ma sabata ba'da harfil mudhara'ah. Huruf yang sabitlah selepas daripada huruf mudhara'ah itu huruf sakin. Huruf mati. Ada contoh tak, Yin? Tak ada. Tak ada. Huruf sakin. Jadi kita kata gini. Fi'il bina ma'ruf. Apa Yin? Contohnya yang surna. Amal hadir kan? Tansurna. Jadi ta tu lepas tu dia masuk huruf sakin. Selepas ada huruf haruf mudhara'ah tu ya tu lah. Contoh kata ya, yang surna. Lepas huruf tu huruf sakin. Yan. Nampak tak? Yan surna. Tu. Contoh tu. Habis itu. Kemudian fa in kana muqabil pada kata in kana ma ba'da harfi. Fa tu panggil fa li muqabil. Fa tu dipanggil fa muqabil. Fa in kana. Fa in kana dia. Muqabil pada kata in kana. Oh, maknanya dia wow. Boleh juga. Tapi cuma nak muqabil ni, dia berlainan lah bila muqabil ni. Fa in kana mutaharrikan. Dan jika adalah ia ma ba'da harfin tu. Dan jika adalah ia ma ba'da harfin tu mutaharrik baris. Yang ni terima baris. Mutaharrikan ini menerima baris. Fatuskanu akhiruhu. Maka mensakinlah oleh engkau akhirahu. Akhiru akan akhirnya, akan akhir bagi fi'il mudhari' ma'ruf tadi. Mensakinkan. Contoh apa, Yin? Kalau mutaharikan, yatafa'alu. Kemudian, fatuskinu akhirnya, maka sakinkanlah oleh engkau akan akhirnya, akhir mudhari' itu, mudhari' ma'ruf, Yin. Apa dia? Yatafa'alu jadi tafa'ala. Tafa'ala. Tak maaf. Jadi tafa'al. Jadi tafa'al. Tafa'al. Nampak ya? Tafa'ala yang pertama tafa'al. Sebab dia kita sakinkan akan akhir bagi fi'il mudhari' tu. Habis itu wa ta'ti. Dan datanglah oleh kamu. Dan mendatanglah oleh kamu bisuratil baqi dengan rupa bentuk yang tinggal lagi. Apa dia rupa bentuk yang tinggal lagi? Tulis itu, Yen. Ini wahya hasful mudhara' minhu. Dengan bentuk rupa yang dihazalkan huruf mudhara'ah lagi lah. Apa dia? Bawah tu ada tulis, Yen? Tak ada. Ada. Ada lagi tulis? Nahwu id min wa'ada. Yang itu. Wajarib Wajarib. Kalau jarib tu jarraba lah. Jarraba yujaribu jarib. Nampak tak? Tu dia. Habis itu. Wa huwa mabniyun 'alal waqfi. Sikit lagi nak habis dah. Kitab tu jatuh je dah. Jatuh ada. Yang saya buat. Wa ta'ti bi suratul baqi tak ada. Tak. Jatuh kitab ni.
Kitab kita dia banyak versi bahasa dia dah sebutin dah ada Rohana. Wa huwa dan bermula ia al-amru hadir tadi. Mabniyun alal waqfi. Dibinakan tu maudhu' mabniyun. Dibinakan alal waqfi. Adalah ia di atas sukun. Alal waqfi itu mahmul dia panggil. Muqaddimah sughra ni. Dan amal hadir itu dibinakan di atas waqfi. Adalah ia dibinakan di atas waqfi. Ala waqfi itu dipanggil mahmul dalam mantik. Wal mabniyu alal waqfi kal majzumi fil lafzi. Tu dia. Lafaz mukarrar, hadal wasat. Dan bermula bina di atas wakaf itu ini sughra. Kal majzumi fil lafzi. Dan dibinakan di atas wakaf itu sukunlah. Jatuh lagi. Nuskah ni dia baca mubni. Tu tak kena tu, mabniyu. Sebab dua-dua dia baca mubni. Mubni tak dengar tu. Wal mabniyu tu molek Nuskah ada, nuskah ada dapat 3 banyak versi ayin. Wal mabniyu. Mubni boleh juga tu. Boleh juga. Wa huwa al-amrani mubniyun. Sama tak? Abna yubni. Sama tak? Ya tu Hafiz. Sama tapi dia mabni tu di fi'il mabru'. Ini dipanggil atau wazan fa'ala. Atau af'ala. Abna yubni. Fa huwa mubniyun. Boleh juga. Boleh juga. Dia banyak versi boleh. Maka bila amal hadir itu dibinakan dia tu di atas waqfi, di atas sukun. Jadi kena ingat amal hadir mukhtab tu lah. Itu dibina di atas sukun. Contoh aid. Nampak Ain tadi? Aid ya'ud. Jarib. Apa lagi? Kum. Tengok kum. Semua sukun tu. Wal mabniyu al waqfi kal majmu fil lafzi. Mukaddimah kubra. Dan wal mubniyu dan yang dibinakan di atas sukun itu khabar kal majzumi fil lafzi, seperti dijazam kepada lafaz. Apa pada jazam pada lafaz kan? Tulis itu, dobit situ. Dah ada dah ni. Ai fi qat'i akhirih anil harakati la fil haqiqati. La fil haqiqati. Tu dobit lah mengaji tu. Pada memutuskan akhirnya daripada harakat. Jarib. Tu dia. Jarib. Habis natijah dia mana ya natijah dia? Mana ya? Wa amru hadil ma'rufi kal majzumi bilafz. Wa huwa kal majzum wa amrul hadil ma'rufi kal majzumi fil lafzi. Kal majzumi fil lafzi. Tu. Wa huwa dan bermulanya al-amru al-hadir itu kal majzumi fil lafzi. Ada wasat buang. Dia panggil syakat awal kan? Syakat awal. Habis tu. Dia kata wa ammasmul fa'ili. Jadi ajar anak tengok dia punya kitab sorah dia ni. Imam Hanifah pun dia ada buat yang mantik juga ajar anak. Dia garah habis. Wallahu alam, kita sama lagi wa ammasmul fa'ili wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahu akbar. Ustaz. Ya. Faham Jarana? Jarana faham Maknanya dia menjazamkan lafaz lah. Menjazamkan lafaz. Lepas tu kita panggil jarib. Kum. Jarib.
Sukun. Dia menjazamkan lafaz. Tapi dia membina di atas sukun. Nampak lagi? Nampak kat ini, nampak? Nampak di situ. Kemudian kata wa ammas mufa'ini fayunzaru fi aini fa'ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa Allahumma warzuqna ilman nafi'an warzuqna halalan thayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adata ad-darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.